Satu Malaysia. Hari ini kita akan belajar mengenai timbul dan tenggelam. Di dunia ini terdapat objek-objek yang timbul di atas air dan terdapat juga objek-objek yang tenggelam di dalam air. Apabila kita jatuhkan sesuatu objek ke dalam besen yang berisi air, objek-objek itu sama ada akan berada di atas permukaan air atau berada di dasar besen. Benda atau objek yang berada di permukaan air ialah benda-benda yang timbul. Kebanyakan benda-benda ini adalah ringan, manakala benda atau objek yang berada di dasar besen merupakan benda-benda yang berat. Sekian, terima kasih. Sebentar tadi kita telah mendengar tentang konsep timbul dan tenggelam. Sekarang kita akan lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat eksperimen berkaitan dengan timbul dan tenggelam. Bahan-bahan yang digunakan untuk eksperimen timbul dan tenggelam adalah seperti pensel, ranting kayu, penyedut minuman, penyepit, batu, gabus, buahan plastik ataupun apple plastik, duit shilling, klip rambut, daun, bateri, tayar kereta mainan, sudu besi, bola pingpong, guli, gunting, botol kosong, kaca, selotip, dan bekas berisi air. Baiklah, di sini ada dua jenis bahan yang boleh tenggelam dan boleh timbul. Jadi di sini saya tunjukkan terlebih dulu bahan-bahan yang boleh timbul. Yang pertama, bahan yang boleh timbul adalah batang pensel. Kita lihat, ya, bahan yang timbul. Bahan yang kedua yang timbul adalah ranting kayu. Ya, ranting kayu boleh timbul. Bahan ketiga, straw minuman. Betul, boleh timbul. Terusnya, penyepit kayu. Adakah timbul atau tenggelam? Kita lihat. Juga timbul. Terusnya, gabus. Kita lihat gabus. Ya, cantik gabus timbul. Terusnya daun. Daun timbul. Terusnya buah apel plastik. Kita lihat buah apel plastik timbul juga. Terusnya bola pingpong. Ya, bola pingpong timbul dengan cantik sekali. Itu dia tadi bahan-bahan yang boleh timbul di dalam air. Terusnya bahan-bahan yang tenggelam. Bahan-bahan yang tenggelam di dalam air. Yang pertama kita lihat batu. Batu tenggelam. Kita lihat lagi bahan yang kedua, sudu. Sudu tenggelam. Terusnya duit siling 50 sen tenggelam.
Macam mana pula dengan klip atau penyepit rambut? Tenggelam terus. Seterusnya bateri. Tenggelam. Seterusnya guli. Guli tenggelam tidak? Juga tenggelam. Seterusnya gunting. Adakah gunting ini timbul atau tenggelam? Tenggelam. Gunting tenggelam. Dan yang terakhir, kaca. Kita lihat kaca. Tenggelam. Itulah dia tadi bahan-bahan yang boleh timbul dan tenggelam. Dan sebagai makluman, bahan yang timbul adalah bahan yang ringan, manakala bahan yang tenggelam adalah bahan yang berat. Tadi rakan saya telah menunjukkan benda-benda yang timbul dan tenggelam di dalam air, dan sekarang giliran saya pula untuk menunjukkan benda yang tenggelam boleh ditimbulkan dan juga benda yang timbul boleh ditenggelamkan di dalam air. Jadi yang pertama kita akan tunjukkan benda yang tenggelam, duit shilling 50 sen boleh ditimbulkan dengan menggunakan gabus. Kemudian yang kedua, guli yang tadi tenggelam, tapi bila kita gunakan penyepit kita boleh timbulkan di atas permukaan air. Kemudian yang seterusnya ialah klip rambut. Tadi rakan setelah tunjukkan eksperimen yang menunjukkan klip ini tenggelam, tetapi sekarang saya nak buktikan ia boleh ditimbulkan dengan menggunakan bola pingpong. Nah, kita akan lihat nampaknya boleh ditimbulkan. Dan seterusnya benda yang timbul pula boleh ditenggelamkan. Saya akan letak ni di luar dulu. Pensel yang timbul boleh ditenggelamkan dengan menggunakan bateri. Oke. Jelas pensel yang timbul tadi kita berjaya menenggelamkannya dengan menggunakan benda yang berat seperti bateri. Kemudian straw yang juga bahan yang timbul, tetapi kita boleh tenggelamkannya dengan menggunakan batu. Oke, saya akan lihat videonya juga tenggelam. Dan yang terakhir, ranting kayu yang tenggelam, kita boleh membuat ranting kayu yang timbul, kita boleh buatnya tenggelam dengan menggunakan sudu sebagai pemberat. Dia ranting kayu yang timbul, kita dapat menggelamkan ataupun membuatnya tenggelam. Oke,
sebagai rumusannya setelah kita lihat eksperimen yang telah dilakukan sebentar tadi, maka kita percaya ada dua perkara, yaitu benda yang timbul dan tenggelam di dunia ini. Benda-benda yang timbul adalah benda yang ringan dan yang mempunyai ruang udara. Seperti kita lihat tadi melalui eksperimen, benda-benda ini yang saya kategorikan adalah benda-benda yang timbul di buah apple plastik nih, seperti krip kayu, seperti buat pingpong, ini gabus, yang ini straw plastik, yang ini lanting kayu, pensil dan daun. Nah, inilah benda-benda yang ringan dan yang timbul di atas permukaan air. Dan benda-benda ini adalah yang mempunyai ruang-ruang udara yang dapat mengapungkan benda-benda ini. Dan yang satu lagi adalah benda-benda yang tenggelam, yang padat, yang tidak mempunyai ruang udara dia. Seperti kita lihat sudu besi, petri, batu, duit siling 50 sen nih yang tenggelam tadi, yang dan ini krip rambut besi dan gunting besi dan juga gulit. Nah, inilah kumpulan benda-benda yang berat yang tenggelam setelah kita lihat melalui eksperimen tadi. Jadi benda-benda yang timbul biasanya dibuat daripada, kita lihat memang dibuat pada plastik lah kebanyakannya benda-benda ini, dan juga kayu-kayu yang ringan dan yang mempunyai ruang-ruang udara, yang seperti kita lihat krip kayu. Nah, dan benda-benda yang tenggelam nih adalah benda memang yang biasanya padat nih, dibuat daripada besi lah, seperti yang kita lihat sudu besi ini. Memang benda-benda ini dia padat, yang tidak mempunyai ruang udara, dan inilah yang benda yang tenggelam. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, dapatlah nanti semasa di rumah, di kedai, dalam perjalanan kita balik tempat kita bermain ataupun berkemah dengan keluarga, kita dapat perhatikan benda-benda yang timbul dan tenggelam ini. Nah, jadi saya rasa setakat ini sekian. Terima kasih.